Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waroha sihat? Alhamdulillah sihat. Ya, Alhamdulillah. Tadi petang, saya Cik Min sihat. ada WhatsApp lah Kak Roha. Saya cakap kat Kak Roha, kita punya sesi ni dah macam satu musim berlalu lah. Ni kita masuk musim yang Ya. kedua. Bab Ya. 15 ke bab ke 30 insyaAllah. Buku ni semua Ya, ada insyaAllah. 5 bab. Jadi insyaAllah malam ni kita nak berbicara tentang bab 16 darab 10. Jadi insyaAllah Puan Roha, macam biasa mukadimah. Kita nak tahu kenapa Ya. Puan Roha masukkan tajuk darab 10 dalam buku Allah Sayang Kita. Bismillah. Okey. Terima kasih Cik Amir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Cik Amir dan juga kepada penonton yang bersama kita pada malam ini. Okey, darab 10 ya, Masya Allah. Sekejap saja dah masuk ke bab 16 kan? Darab 10, okey. Kenapa masuk tajuk ini? Sebenarnya darab 10 tu adalah ganjaran. Ganjaran macam contoh nak kita buat baik, satu kita bagi 10 hadiah macam itulah. Tapi kita tak mampu kan, manusia tak mampu. Tapi itulah Allah nak beri kepada kita tanda Allah sayang kita. Masya Allah. Jadi betapa baiknya Allah ni, dia memberi kepada hambanya yang membuat kebaikan dengan 10 ganjaran pahala. Masya Allah. Dan bahkan Nabi SAW menyebut bahawa apabila kita niat untuk kepada kita. Tapi berbeza dengan dosa, kalau kita niat nak buat kejahatan, Allah tak bagi lagi. Allah tak catat lagi kejahatan. Bila kita buat, barulah Allah catat dosa tersebut. Catat tu pula satu saja. Macam jadi kebaikan, Allah gandakan 10. Tapi kalau dosa, Allah catat satu saja. Satu dosa, satu. Satu dosa, satulah yang Allah catat. Berbeza dengan pahala. Maksudnya Allah ni sifatnya maha pemurah. Pemurah memberi rezeki. Kita buat dosa, kita buat maksiat atau solat semalam, Allah tetap beri kita rezeki, Allah tetap beri kita nafas, Allah tetap beri kita nyawa dan sebagainya. Maksudnya apa? Allah sangat pemurah. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kedekut tu sifat kita. Ada banyak sikit kedekut, takut luak kan. Tapi Allah tidak. Allah tu sifatnya sangat pemurah, suka memberi walaupun hambanya tidak beriman kepadanya. Itu Bila, mukadimahnya. bila Puan Roha cakap macam tu, dia ingatkan saya pada satu situasi. Ada satu ustaz bagi tahu, kita kalau ni makin kita minta, mula-mula okey lah. Tapi makin kita minta banyak kali, kita macam tadilah kedekut. Tapi Allah sebaliknya. Makin kita minta, makin Allah suka. Itu bukti Allah sayang kita. Jadi dalam bab ni, Puan Roha ceritakan tentang ganjaran pahala dan juga ada kaitan dengan selawat. Boleh Puan kongsikan pasal benda ni? Masya Allah. Selawat ni biasanya kalau kita lihatlah, digalakkan pada hari Jumaat. Sebab itu sendiri Rasulullah sendiri suka. Maksudnya dalam banyak-banyak hari, 7 hari tu, Nabi menyebut paling mulia hari Jumaat, dan hari Jumaat lah kamu kena banyak berselawat kepadaku. Itu antara mafhum hadis. Jadi tadi Jumaat, jadi berapa banyak kita berselawat kepada Nabi. Teruskanlah. Mudah saja. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kat sini banyak sebenarnya hadis Rasulullah SAW yang menyebut tentang selawat. Antaranya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali sahaja, nescaya Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Masya Allah. Maksud Allah berselawat tu apa? Maksudnya Allah memberi kebaikan kepada kita. Maksudnya kat sini bukan maksudnya Rasulullah suruh, macam kita kata mengada-ngada lah, bukan kan? Macam Rasulullah suka orang menyebut-nyebut nama baginda. Macam kita lah, macam saya sebagai ibu. Orang suka menyebut kebaikan anak kita. Kita suka tak suka lah kan? Jadi kita bagi hadiah kat dia. Sebab awak puji anak saya kan, saya bagi hadiah. Tapi samalah dengan Allah Ta'ala. Bila kita puji kekasih Allah, iaitu Nabi Muhammad SAW, Allah nak beri. Nak balas kebaikan tu dengan 10 kali ganda. Okey, jadi
kat sini apakah kelebihannya lah. Yang pertama, hapus 10 kejahatan ataupun 10 kesalahan. Kan kalau kita macam buat silap. Silap tu maksudnya dosa kecil lah, bukan dosa besar. Dosa kecil tu banyak lah, macam terlihat, melihat perempuan, apa lagi mendengar lagu-lagu yang melalaikan, marah anak, kan. Itu adalah dosa-dosa kecil. Kita sesama manusia ataupun dosa kecil dengan kita sendiri. Macam membayangkan sesuatu yang haram, itu dosa kecil. Kemudian Allah hapuskan. Yang kedua dapat syafaat. Masya Allah. Syafaat ni hanya kita sahaja, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang mendapat syafaat, di mana Rasulullah mengenal umatnya yang berselawat kepada baginda. Masya Allah. Sebab roh Nabi Muhammad ni dia tahu, dia kenal siapa umatnya yang sentiasa berselawat kepadanya. Okey, yang ketiga dapat 100 kebaikan. Yang ini kalau kita selawat 100 kali waktu pagi dan 100 kali waktu petang. Sebenarnya 100 tu sikit Encik Amir. Saya pernah buatlah testing pada diri sendiri. Saya guna tasbih digital tu. Sepagi tu kita boleh, kalau kita konsisten selawat, boleh 1000 kali. Maksudnya ada caranya lah. Maksudnya Allahumma salli ala Muhammad tu kita panjang sekali saja. Kemudian yang kemudian tu kita baca Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Allahumma salli alaih. Maksudnya alaihi tu, hi tu kepada Nabi Muhammad lah. Kan, jadi kita selawat tu ada setengah salafus soleh boleh selawat kepada Rasulullah sampai beribu-ribu kali. Sebab dia tahu cara berselawat tu macam mana. Bukannya kita selawat tu sampai tak siapkan kerja rumah, sampai tak buat kerja office, tak. Sambil-sambil buat tu kita selawat lah. Sambil masak kita selawat, sambil apa lagi? Buat kerja-kerja pejabat kita selawat dan sebagainya. Dan satu lagi, Allah janji orang yang suka selawat ni dimasukkan ke dalam syurga. Nak cerita selawat ni, walaupun kita tak ikhlas lah, maksudnya mak paksa ke, guru paksa ke, tetap dapat pahala. Berbeza dengan zikir la ilaha illallah tu, kalau kita lalai, ganjarannya tak dapat. Maksudnya bila hati kita lalai, tak dapat. Tapi berbeza dengan selawat, kalau kita tak ikhlas ataupun dalam keadaan lalai, Allah tetap memberi pahala kepada orang yang berselawat. Dan terakhir mendapat keampunan. Biasa kita sebut istighfar kan. Tapi kalau istighfar kita lalai, astagfirullahaladzim, entah apa kita sebut, sebab nak kejar bilangan, tak dapat apa-apa. Jadi istighfar yang bagus tu, kita istighfar sambil mengalirkan air mata. Tapi berbeza dengan selawat, bila kita selawat, insya-Allah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Itu antara kelebihan selawat yang Encik Amir. Jadi bila sebut pasal darat 10 ni, dia berkenaan ganjaran. Jadi bila sebut ganjaran pula, kita bagi tahu nilai lah. Macam mana orang tahu. Ya, dunia ni sebenarnya kalau ikut Islam, sebenarnya tak ada nilai pun. Tapi dia ada nilai bila dikaitkan dengan hal agama. Jadi Puan, saya nak, kalau boleh, nak Puan kongsikan lah. Sebab kita tahu nilai dunia ni sampai kita yang berusaha sungguh-sungguh, sampai kadang kita lupa. Itu kita akan tinggalkan. Tapi yang benda-benda macam ni lah, yang di darat 10, selawat tadi macam-macam kelebihan. Tapi kita terlepas pandang. Jadi macam mana kalau boleh Puan kongsikan tip lah, nak motivasi supaya kita minta dunia akhirat ni sama balance, usaha kita pun sama seimbang. Macam mana tu? Okey, terima kasih Encik Amir. Okey, kalau kita perhatikan dalam ayat Quran dan juga doa kita dalam solat kan, maksudnya di akhir doa tu kita ada sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya Allah Ta'ala ni meletakkan diri kita ni untuk berada dalam kebaikan, bukan akhirat sahaja. Dunia, fid dunya, bahkan Allah sebut dunia, fid dunya hasanah, dunia dulu kemudian akhirat. Dan sebenarnya kalau kita lihat dunia akhirat kita ini adalah kita panggil dunia tu adalah ladang. Maksudnya kita nak dapatkan, kita nak tuai di dunia, hasilnya nanti kita akan dapat di akhirat nanti. Bahkan Allah Ta'ala menyebut dalam Quran lagi, kejarlah akhirat kamu, tapi jangan kamu lupa dunia kamu. Macam kita kan, macam Cik Amir, ada tanggungjawab. Anak, isteri kan. Saya sendiri ada anak sebagainya. Takkanlah kita daripada pagi sampai tengah hari nak duduk atas tikar sejadah saja. Itu konsep yang salah. Sebab apa? Contohnya lah, saya isteri kan.
Ada selepas asar tu berduduk atas jalan sampai maghrib. Suami balik, mana makanan? Saya tak masak hari ni bang sebab saya nak berzikir. Banyak dosa hari ni. Adakah itu caranya? Salah. Sebab dalam Islam, konsep ibadah ni sangat luas. Bahkan ia walaupun kita buat perkara dunia, dia ada kaitan dengan akhirat. Dengan syarat niat kita ikhlas kerana Allah. Macam saya sebagai isteri kan, walaupun di rumah, PKP kan, BDR bekerja dari rumah, tapi keadaan tu lebih penat daripada kita kerja di office. Sebabnya di rumah kita nak buat kerja rumah lagi, nak buat kerja pejabat lagi, nak PDPR anak lagi, nak masukkan kerja anak dalam Google Classroom lagi. Banyak kerja. Kadang-kadang otak ni menjadi serabut. Tapi adakah itu sia-sia? Tidak. Jika kita buat kerana Allah, itu semua adalah pahala. Berpahala. Maksudnya itulah ladang kita kat dunia ni untuk kita tuai di akhirat nanti. Jadi kita kena faham dalam Islam ni konsepnya berbeza. Apa saja yang kita buat kerana Allah, insya-Allah Allah akan bagi ganjaran kepada kita. Jadi jangan kita tinggalkan dunia untuk dapat akhirat. Itu adalah perkara yang salah. Sahabat Nabi kan kita lihat 10 orang sahabat Nabi yang dijamin syurga, 8 daripada mereka adalah orang kaya. Orang kaya maksudnya Islam ni nak orang ramai umatnya kaya. Sebab apa? Boleh bantu orang lain, boleh keluarkan sedekah, boleh keluarkan zakat, boleh pergi haji dan sebagainya. Masya Allah, indahnya Islam Encik Amir kalau kita faham. Itu dia. Cantik penerangan yang orang cakap nak betulkan silap faham tadilah. Orang cakap bukan nak pahala ni kita tak buat kerja. Tapi kerja kena buat. Tapi kita kena ada macam tadilah. Sambil-sambil kerja berselawat, istighfar. Jadi puan, jadi berkenaan manusia ni lah pula kita nak tanya lah kan. Sebab kita tahu manusia ni sifatnya berlupa kan. Jadi bila ada kawan-kawan yang macam ni lah, antaranya kita ada baca buku Allah Sayang Kita ni. Tapi untuk mereka yang tak baca buku ni kan, kenapa sebenarnya dalam kawan-kawan kita ni penting kita perlu ada kawan yang ingatkan kita pasal benda-benda akhirat ni Wan. Penting kawan macam ni Wan. Betul. Kenapa? Masya Allah. Terangkan pada kita punya penonton. Bismillah. Ya betul Encik Amir, betul. Kawan tu adalah kita panggil sahabat lah. Sahabat, kawan tu samalah. Tapi kadang-kadang kata sahabat tu lebih rapat kan. Jadi kawan ni sebenarnya kita nampak macam remeh. Tapi Rasulullah SAW ada juga menyebut tentang sahabat. Kawan ni antaranya Rasulullah bersabda seseorang itu mengikut agama kawan dia. Faham tak? Jadi kita lihat kenapa begitu rupanya pengaruh kawan tu sangat besar Encik Amir. Saya cerita minggu lepas kan macam mana seseorang tu nak ubah diri dia sebab nak ikut kawan. Sampai tak solat, sampai melanggar perintah agama sebab nak ikut kawan. Sebab kalau tak ikut, kau bukan geng aku. Kau tak boleh masuk kumpulan kami sebab kamu tak sama dengan kami. Kan? Kalau kita lihat kan, kadang-kadang kawan tu sekelompok lah. Dia kan macam ada geng kan. Macam saya kat Politeknik tu, di IPT. Dia ada trend yang sama tau. Kalau kawan dia pakai seluar jean, dia nak seluar jean. Kalau kawan dia pakai rambut panjang, nak rambut panjang juga. Kalau kawan dia pakai tudung singkat, semua nak pakai tudung singkat. Maksudnya, kalau lain seorang dia reject. Kau bukan kawan aku. Masya Allah. Jadi betul lah apa yang Rasulullah sebut. Satu lagi hadis Nabi menyebut seseorang apabila dia berkawan dengan tukang yang buat minyak wangi tu kan. Jual minyak wangi, baunya akan terkena pada badan. Masya Allah. Dan jika sekiranya seorang itu berkawan dengan tukang besi, pasti bau besi tu tercalik juga pada badan dia. Masya Allah. Jadi itulah besarnya pengaruh seorang kawan. Jadi kita ni nak jadi baik dan untuk berubah menjadi baik, hendaklah mencari kawan yang baik. Masya Allah. Jadi nak pilih kawan ni macam mana? Doalah kepada Allah. Sebab Allah yang mengenali siapa sahabat yang terbaik. Jadi kita sebagai mungkin saya lah, saya kadang-kadang mungkin beberapa tahun lagi anak saya akan pergi IPT. Itu lebih penting. Maksudnya doalah. Doa seorang ibu sangat mustajab supaya anak kita bertemu dengan kawan yang baik. Macam saya di UM, alhamdulillah berjumpa dengan kita panggil kumpulan yang baik. Jadi kita pun jadi baik. Masya Allah. Jadi kawan sangat penting. Pilihlah kawan yang terbaik lah untuk kita ikuti. Masya Allah. Terima kasih. Kesimpulan kita Wan malam ni, masa mencemburui. Masya Allah. Cepatnya. Saya pun cakap laju ni. Okay, jadi sedikitlah. Pertama, Allah sangat baik. Jadi kenapa Allah sangat baik? Sebab Allah memberi
memberi kita tanpa batasan. Kalau kita lihat selawat tadi kan, Rasulullah sebut satu kali selawat ganjarannya 10 kali pahala ataupun 10 kali kebaikan. Tetapi Masya Allah ada dalam ayat Quran dalam surah Al-Baqarah, saya lupa ayat berapa, di mana Allah memperumpamakan infak. Infak itu seperti satu biji benih. Bila satu biji benih tu sehingga kebaikan tu satu saja, tapi Allah balas sehinggalah kepada 700 kali ganda. Masya Allah. Jadi baiknya Allah sebab Allah sayang kita. Sebab Allah nak bagi kita syurga. Kita saja kadang-kadang bersangka buruk dengan Allah. Masya Allah. Sebab apa yang Allah beri, apa yang Allah uji, apa yang Allah bagi musibah, semuanya ada hikmah. Hikmahnya kita akan tahu di akhirnya nanti, ataupun di akhir kehidupan kita, ataupun di akhirat nanti. Dan di situlah kita dapat rasakan betapa baiknya Allah sebab memberi balasan kepada kita yang tidak disangka-sangka, sehingga kan Rasulullah pernah bercerita ada seorang manusia lah dimasuk ke syurga, dia terkejut, kenapa ni? Kenapa dapat macam ni? Rupanya itulah kebaikan dia sikit, tapi pada sisi Allah ianya dianggap satu kebaikan yang sangat besar. Masya Allah. Itu saja penutup Encik Amir. Saya tambah sikit lah. Sebagai orang cakap ayat daripada bab yang 16 ni, bergantung pada kita. Tepuk dada tanya iman. Sama ada kita mau buat amal atau biarkan peluang itu pergi. Jom beramal sebelum mati. Jadi insyaAllah esok kita akan bincang pasal bab 17, amanah yang musnah. Terima kasih Pak Roha. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.